Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina binti Raja, nomor matriks D202211033831. Hari ini, saya akan membentangkan berkaitan ulasan kritis jurnal bagi subjek pembelajaran dan perkembangan pelajar KPP 3014. Jurnal yang saya pilih bertajuk Keberkesanan Pemikiran Kritis dalam Meningkatkan Kemahiran dalam Penyelesaian Masalah Kebat. Jurnal ini ditulis oleh Siti Sarah Muhammad Rafli dan Lilia Halim di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia. Yang pertama adalah pengenalan. Kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat yang menerapkan kemahiran berfikir secara kritis telah diimplementasi dalam pentaksiran di sekolah merupakan aspek yang menjadi tumpuan utama perubahan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Pemikiran kritis yang melibatkan proses mengenal pasti dan mensintesis masalah dengan tepat memerlukan kesedaran, metakognisi dan pemahaman konsep murid terhadap sesuatu tajuk. Kaedah cungkil tambah cetus digunakan, iaitu murid secara berpasangan perlu mencungkil semula konsep-konsep sains ataupun subjek-subjek lain yang telah dipelajari dari awal dan pengetahuan sedia ada serta konsep yang telah diajar perlu diingat semula sebelum menyelesaikan sesuatu masalah. Perbincangan secara berpasangan digalakkan untuk mencetuskan idea bagi merangsang idea untuk menyelesaikan soalan kebat. Sepanjang murid menjawab soalan kebat, murid dibimbing oleh guru mengenai pendedahan teknik menjawab. Selepas melaksanakan kaedah ini, murid perlu membuat refleksi terhadap kaedah yang digunakan oleh guru. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Yang pertama, murid kerap tidak menjawab soalan kebat atau membiarkan soalan kosong tanpa sebarang jawaban. Yang kedua, murid tidak bersedia atau kurang mahir menggunakan kemahiran berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam kelas. Dan yang ketiga, murid kurang pendedahan terhadap soalan bukan rutin yang banyak disoal dalam pentaksiran pada masa kini. Berikutnya, teori yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini ialah teori pengajaran Robert Gardner. Kaedah yang digunakan oleh penulis untuk mengajar murid ialah kaedah cungkil tambah cetus. Kaedah ini berlandaskan teori pengajaran Robert Gardner yang memperkenalkan 9 peristiwa pengajaran Gardner atau Gardner's 9 Event Instructions. Bagi 9 peristiwa pengajaran Gardner, peristiwa pertama merancang set induksi pengajaran untuk menarik perhatian murid di awal. Peristiwa kedua menjelaskan kepada murid hasil pembelajaran yang hendak dicapai dalam tempoh pengajaran tersebut. Peristiwa ketiga merangsang murid untuk mengingat kembali pembelajaran sebelum ini dan pengetahuan sedia ada mereka. Dan peristiwa keempat mempersembahkan rangsangan, iaitu persembahan rangsangan yang asas kepada pelajar. Jika maklumat lisan dipelajari, rangsangan akan dicetak dalam bentuk bab daripada buku atau lisan daripada pita rakaman. Peristiwa kelima pula menyediakan manual atau panduan pembelajaran. Aktiviti pembelajaran menyokong proses dalaman yang dikenali sebagai pengkodan semantik. Peristiwa keenam mengawal pencapaian. Adegan pengajaran direka bentuk bagi memastikan pembelajaran itu berlaku. Peristiwa ketujuh menyediakan maklum balas. Berikutan pencapaian yang ditunjukkan semasa pembelajaran, maka akan wujudlah maklum balas daripada pelajar sehingga membolehkan mereka mencapai apa yang mereka dikehendaki. Bagi peristiwa ke-8, menilai pencapaian murid terhadap aktiviti pembelajaran dan murid diminta untuk mengembangkan kefahaman mereka kepada situasi yang baru. Dan peristiwa terakhir iaitu peristiwa ke-9, murid menyelesaikan masalah dalam situasi baru dengan mengaplikasikan pengetahuan dan konsep yang dipelajari. Terdapat 2 objektif kajian, yaitu yang pertama mengkaji keberkesanan pemikiran kritis dalam penyelesaian masalah kebat, dan yang kedua mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam penyelesaian masalah kebat. Dalam jurnal ini, penulis mengetengahkan 3 persoalan kajian, yaitu yang pertama, apakah item yang sukar dijawab oleh murid? Yang kedua, apakah punca-punca murid sukar menguasai penyelesaian masalah kebat? Dan yang ketiga, bagaimanakah pencapaian murid menyelesaikan soalan-soalan kebat setelah intervensi kaedah cungkil tambah cetus dilaksanakan? Akhir sekali ialah rumusan. Pemikiran murid boleh dilatih secara kritis apabila murid dirangsang dengan teknik penyoalan yang mencapah dan bukan rutin. Murid yang berupaya berfikir secara kritis mampu menyelesaikan masalah kebat, dan murid juga perlu dipupuk menjana pemikiran yang lebih kritis, kreatif dan berinovasi. Galakan pemikiran kritis dalam kalangan murid turut bergantung kepada strategi pengajaran guru yang berbentuk reflektif.